Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Lihat oh lihat, ku cuba mendapat perhatianmu. Jerat terjerat, 315 sudah lama ku tunggu. Kanda dengar kabar kata semua kenal nama tapi tak tahu. Jangan salah sangka hidup bukan dalam film. Gayaku berangkat dalam make you wanna. Suka jangan hanya lihat saja. Kalau malu-malu pasti tak kemana. Rasakan irama yang mempersona, yang menggoda. I got something for ya. Ayo, ayo, mari berdansa. Ayo, sehingga senja. Ayo, ayo, lupakan masa. Jangan kisah kata-kata mereka. Kanda dengar kabar kata semua kenal nama tapi tak tahu. Jangan salah sangka hidup bukan dalam film. Gayaku berangkat dalam make you wanna. Gayaku berangkat dalam make you wanna. Gayaku berangkat dalam make you wanna. You wanted to know? Well, now you know. So what you gonna do? Kanda dengar kabar kata semua kenal nama tapi tak tahu. Jangan salah sangka hidup bukan dalam film. Gayaku berangkat dalam make you wanna. Gayaku berangkat dalam make you wanna. Gayaku berangkat dalam make you wanna. Wow, persembahan yang sangat memukau, memberikan orang kata vibes yang sangat-sangat bertenaga hari ini daripada Dola. Selamat datang Dola. Hai. Okey, Dola membuka siaran kita untuk bertarikh 1 Julai 2020 hari ini. Sangat-sangat bertenaga, rasa fresh, rasa happening, havoc semua ada. Adik-adik manis ni pastinya dalam lingkungan usia berapa? Saya umur 12 pula. 20 tahun. Namanya? Tabby. Okey, yang seterusnya? Nama saya Sebronzo dan saya 25 tahun. Nama saya Shasha, saya 19 tahun. Okey. Nama saya Angel, I'm 19. Baiklah. Nama saya Yana, saya pun 19. Beberapa tahun yang lalu. Okey, nak memperkenalkan Dola, bagaimana anda berempat bergabung dan nama Dola ini sebenarnya apa yang membawa tafsiran kepada kumpulan ini? So, kami berempat ini ditubuhkan oleh UMM, University Music Malaysia. Okey. Daripada sebuah audition. Dari situ kita orang kenal each other lah. Dan dah jadi geng. Yes, gang-gang. Dan Dola tu, apa maksud Dola? So dollar tu actually dia gabungan dua konsep. Dua konsep doll dengan dollar. So doll tu represent set kita yang lebih feminin. Dollar set kita yang lebih ganas sikit. Yang paling menarik bukan saja anda mempunyai vokal yang sangat sedap untuk didengar, tetapi juga anda cukup hebat dalam tarian. Adakah ini antara kriteria untuk menjadi sebahagian daripada Dola di awalnya?
Ya, memang masa UMM nak tubuhkan grup Dollar ni, diorang memang looking for girls yang boleh menyanyi dan juga menari. So the group memang dance and sing lah. Okey, baik. Kalau kita lihat Dola ni kan, ada tak korang terinspirasi dari mana-mana girl group di luar sana? Ada ataupun tidak? Rasa semua girl group kami punya inspirasi lah macam Yang paling anda rasa dekat dengan Dola? Little Mix. Oh, okey. Little Mix. dari sini sana lah semua. Orang macam idola bagi kita orang jugalah. Kita nak jadi macam dia orang. Okey, In the baik. future. Dan genre lagu yang korang semua bawa ni, okey, dia memang lagu-lagu yang pop, yang memang bertempo begini rancak. pun macam mana? Kita orang tak ada specific genre. So sekarang ni kita orang tengah eksperimen. So for the first single ada macam reggaeton sikit. So maybe for the future single ada lebih elektronik ke apa ke. So kita orang mesti eksperimen lah. Tapi bila dah berempat ini, apa yang anda rasakan keserasian itu kuat dari segi chemistry-nya? Bagaimana anda dapat, orang kata kadang-kadang bila kita satu grup ni ada yang kita boleh, ada yang kita rasa kita tak berkenan dengan ahli grup. Macam mana anda serasikan? Selalu kita orang bincang sama sendirilah. Contoh kalau ada apa yang tak sefahaman, kita orang akan bincang. Tak ada simpan dalam hati semua. Communication. Communication itu penting guys. Okey, kita nak dengar yang hujung sana belum bercakap lagi. Betul. Dari segi tarian, mungkin boleh ceritakan sedikit siapa yang buat koreografi? Adakah ini idea dari anda masing-masing? Choreographer kita ialah Ezra Tam. Okey. We all like work with Ezra to buat choreo this, and we just practice every day with him, and then Tapi keempat-empat anda memang ada basic menari lah. Basically. Okey. tapi Ezra is the best. Dia pun ada choreo untuk banyak orang. Okey, baik. Untuk mengenali dengan lebih dekat lagi Dola ini, ada tak Instagram ataupun laman sesawang social media yang untuk spesifik Dola ataupun untuk individu kalian sendiri? Ada tak? Bagi peminat-peminat yang nak tahu perkembangan Kita orang anda. ada official Instagram dollar.official. So untuk sesiapa kat luar sana yang nak tahu perkembangan lebih lanjut tentang kami, boleh follow kami di Instagram. Dan kita orang juga ada personal account Instagram. Iaitu? Saya punya Tabby Baby. Tabby Baby. Ya, TABBY. BABYYY. Wah, banyak Y dia. Saya punya Sobronzo, SABRONZO. Okey. Saya punya Shasha SYASYE.RZL. Saya punya BBQ Angel, BBYQNGEL. Dan juga kami ada TikTok. Banyaklah tarian-tarian yang ditonton. Dollar Official. Ya. Baiklah. Tapi tahu tak buat video gelik Kami ucapkan selamat maju jaya kepada Dola. Mudah-mudahan lepas ni ada banyak lagi lagu-lagu menarik untuk dipersembahkan kepada peminat. Ada rezeki kita datang lagi ya. Thank you. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat maju jaya. Okey, kita juga nak berkongsi dengan anda. Kalau tadi kita dah wawarkan kumpulan baharu yang saya kira ramai juga yang dalam kalangan remaja ni mula akan meminati mereka ini. Satu lagi drama baharu di TV3. Saya pasti kalau dengar saja tajuk ni, ramai yang akan mengimbau kembali musim pertamanya. Betul. Dan drama yang kita maksudkan adalah 7 Hari Mencintaiku 2. Nantikan kesinambungan kisah cinta yang pernah menjadi fenomena. Drama yang menyentuh jiwa jutaan penonton. 7 Hari Mencintaiku 2 akan bermula esok 2 Julai setiap Isnin hingga Jumaat di slot Akasia 7 malam di TV3. Dan saya sebenarnya dah rekod awal-awal. Wah. Diterajui oleh ramai pelakon-pelakon hebat. Saharul Rizwan, Siti Syukri Saleha. Yahya. Minta maaf, Syukri Yahya. Siti Saleha dan ramai lagi. Syazwan Diharapkan Zulkifli. betul dapat mencetus fenomena sekali lagi. Siapa tahu, insya-Allah. Baik, kita ada satu topik yang menarik nak dibincangkan di Wanita hari ini. Nak menyentuh tentang soalan emosi. Betul. Bagaimana agaknya emosi anda bila anda diberhentikan kerja? Kita akan bersama dengan beberapa orang tetamu istimewa di studio Wanita hari ini. Dan kepada anda, kalau nak bertanya soalan ataupun ada sebarang pengalaman yang nak dikongsikan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook WHI TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Menangani emosi ketika hilang kerja, semuanya selepas ini di Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Pada tahun ini, masyarakat berhadapan dengan satu cabaran yang besar, impak pada penularan wabak COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan yang diwajibkan membuatkan banyak industri terkesan sehingga ada sektor pekerjaan yang perlu mengurangkan jumlah pekerja. Ini menjadikan nasib mereka umpama telur di hujung tanduk. Jabatan Perangkaan mendedahkan jumlah pengangguran meningkat lebih daripada 600,000 orang pada bulan Mac tahun ini. Tambahan lagi, berdasarkan laporan Sistem Insurans Pekerjaan SIP, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mendapati individu kehilangan pekerjaan di negara ini meningkat 42% bagi suku pertama impak daripada COVID-19. Banyak kesan yang boleh dialami oleh individu yang diberhentikan kerja, lebih-lebih lagi mereka yang diberhentikan tanpa persediaan dan kerelaan diri. Ini termasuklah kesan dari sudut kewangan dan juga dari segi emosi. Menangani emosi selepas diberhentikan kerja, ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Terutamanya dalam situasi di mana pandemik COVID-19 ini masih belum pulih, dianggarkan lebih banyak lagi mereka di luar sana yang akan kehilangan pekerjaan. Tetapi menjadi persoalan tentang bagaimana kita ingin menangani emosi kita kerana emosi akan menentukan hala tuju kehidupan kita pada masa yang akan datang. Bila menyentuh tentang emosi sewaktu hilang kerja, memang kita tak dapat nafikan. Ketika itu akan kita melalui pelbagai fasa, daripada fasa kejutan, fasa penolakan, penerimaan dan bagaimana fasa untuk kita mencari balik bak kata Uyana tadi untuk menentukan masa depan kita seterusnya. Tak salah kalau kita ada perasaan marah, tak salah kalau kita takut, kita sedih, kita kecewa. Ini antara emosi-emosi yang akan dibawakan oleh seseorang individu apabila melalui fasa hilang kerja. Hari ini kami nak bawakan di topik ini bersama dengan tetamu-tetamu kita, iaitu elok saya perkenalkan di hujung sana. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Fazil Sheikh Din selaku pakar psikologi kaunseling. Selamat datang. Selamat datang, Prof. Apa khabar? Ya, sama, terima kasih. Baik, kita juga bersama dengan Puan Nurianil Asmahani Muhammad Salim yang akan berkongsi kisah peribadinya, pengalaman hidupnya setelah kehilangan pekerjaan dan apa yang dilakukan olehnya untuk mengawal emosi dan menangani hari-hari yang mendatang selepas diberhentikan pekerjaan tersebut. Baik, berbalik kepada topik kita, Prof. Mungkin ini sesuatu yang saya kira digambarkan sebagai satu tekanan yang cukup besar kepada mereka yang melalui fasa ini. Apatah lagi setiap daripada kita ini mempunyai komitmen masing-masing. Yang paling penting pertama adalah pastinya melalui fasa kejutan. Bagaimana untuk kita mengawal perasaan emosi itu. Bagaimana sebenarnya di awalnya kita rasa kita ni mungkin ada kelebihan, tetapi kenapa kita dan nak menerimanya itu. Pelbagai fasa yang perlu kita sendiri ambil langkah untuk memperbaikinya. Bagaimana sendiri kalau boleh Prof mulakan? Okeylah. Dia ada beberapa persepsi kita tengok kan. Kita tengok kepada keadaan yang berlaku. Dibuang kerja, diberhenti kerja, ditamatkan perkhidmatan, semua itulah. Sebenarnya itu adalah merupakan satu event, satu kejadian, satu peristiwa yang dialami oleh seorang itu. Okey. Jadi apabila seorang itu mengalami keadaan itu, perkara yang pertama dia akan memberi makna. Apa sebenarnya yang sedang aku alami ini? Ada orang yang akan mengatakan bahawa itu adalah satu malapetaka kepada aku. Tetapi dalam masa yang sama dia juga mengatakan, oh ini barangkali ada rahmat. Kan, sesuatu yang sedang aku lalui. Ada orang mengatakan, ini semua halangan, rintangan. Ini semua memang perkara yang tak sepatutnya berlaku. Tapi dalam masa yang sama dia memberi makna bahawa ini satu cabaran. Okey, dia bukan halangan tetapi satu cabaran kan. So dia ada beberapa persepsi dekat situ kan. Tetapi kerana kita macam Rena, macam Uyana kan dan juga yang lain-lain tadi dan juga tadi gumpal apa dolar kan. Kita manusia, kita telah membina kemahiran kita, kita membina ilmu kita. Kita menjadi seorang yang sangat kuat, sangat kukuh. Kita rasa bahawa ini adalah pekerjaan kita, ini adalah jawatan kita. Jawatan itu adalah merupakan diri kita, image kita, personality kita. Jadi bila kita bercakap tentang kerjaya, tentang bekerja, itu adalah diri kita. Tiba-tiba benda tu tak ada. So bayangkanlah, bila tak ada bermakna dia akan menghancurkan diri kita, personality kita. Identiti kita. Itu hancur kan. Ibarat macam ini. Tiba-tiba dia pecah kan. Hari ni cantik elok, tembikar ni kan. Tiba-tiba jatuh pecah, berkecai dan sebagainya kan.
Jadi macam mana? Apa upaya aku untuk nak mencantumkan semula dan sebagainya. Okey. Jadi itu kejutan yang pertama. Apabila ego kita terpecah, diri kita terpecah, personality kita terpecah kan. Jadi datang macam ni saya suka Rin kata kita akan rasa sedih tetapi biar sedih itu ada. Kan kita akan rasa marah, sedih dan sebagainya. Memang itu kita punya feeling ada. Tak apa kita layan. Kita layan. Tetapi jangan layan lama sangat. Faham? Kalau layan lama sangat jadi macam kasih selamat lah. Kan kasih selamat layan sangat sampai butuh. Tetapi dia ada energi dalam tu ada yang boleh kita pick up. Inilah datangnya fasa yang kedua yang mana kita kena cepat move on. Betul. Kita kena cepat move forward. Kan apa dia sebenarnya kan? Kita tidak boleh menidakkan segala rasa yang kita ada ketika diberhentikan pekerjaan. Betul. Tetapi bagaimana untuk move on dan move forward untuk maju ke hadapan bertitik punca daripada diberhentikan macam kerja hilang tadi. kerja, ditamatkan perkhidmatan, bukannya company itu nak. Kan bukannya syarikat itu nak, bukannya kerajaan ataupun mana-mana organisasi nak kan. Kerana memang dah terpaksa. Dia pun nak menjaga kebajikan pekerjanya tetapi dia terpaksa mengambil tindakan yang begitu kan. Betul. Dan ini juga yang terjadi kepada Puan Yani setahun yang lalu. Mungkin Puan boleh mulakan dengan berkongsi dengan semua penonton wanita hari ini. Apakah pekerjaan Puan pada ketika itu dan bagaimana status emosi Puan Yani ketika diberitahu akan diberhentikan kerja? Okey. Pada setahun yang lepas saya bekerja di salah sebuah syarikat otomotif. Baik. Salah satu pengedar otomotif dan saya masa tu berjawatan sebagai customer relation executive ataupun kita panggil khidmat pelanggan lah. Saya jaga masa tu after sales iaitu selepas jualan lah maksudnya. Saya bekerja sebenarnya pun tak lama sangat di company tu. Tapi cara masa tu saya diberhentikan kerja agak menyedihkan lah macam tu. Sebabnya tak diberi notis yang sepatutnya. Cumanya masa tu saya diberi orang kata secara lisan tanpa surat, tanpa apa-apa alasan yang boleh dikatakan saya boleh standby untuk cari kerja lain lah macam tu. Untuk bersedia berlaku sesuatu. Betul. Itu saya kira pastinya satu kejutan untuk Puan sendiri kan. Bila kita menyentuh Datuk Prof tentang perasaan yang terkejut ini, kadang-kadang emosi buat kata Prof kita boleh layan perasaan sedih kita, perasaan marah kita. Tetapi mungkin ramai juga nak tahu berapa lama kita boleh hidup ataupun dalam fasa emosi sebegitu. Bagaimana jalan yang perlu kita ambil untuk kita bangkit kembali nak membina satu emosi baru Prof. Okeylah, lazimnya apabila seseorang dia terkena sesuatu tu, dia ada jangkanya lah. Ada orang boleh mengambil dalam masa 3 hari untuk nak mengurus, ada mengambil 3 minggu, ada mengambil sampai 3 bulan. Tapi kita tak boleh terlalu lama sehingga 6 ataupun 9 bulan. Itu jangkanya lah. Selalunya ini semua kita dapat ilmu daripada kehidupan kita lah. Sebagai seorang isteri yang mengandung anak kan, you ada trimester tu kan, 3 bulan tu kan. Itu adalah merupakan fitrah manusia. Bagaimana kita nak mengurus diri kita, emosi kita, fizikal kita dan sebagainya. Okey. Jadi balik kepada di sini kan, sebenarnya seorang yang macam saya kata tadi, dia tidak lihat sebagai satu malapetaka, tetapi dia memberi makna bahawa ini adalah merupakan satu realiti yang mana menguji keadaan dia dan sebagainya. Jadi positiveness tu memang dah ada dalam diri dia. Ada orang positif ada, tetapi kerana dia terhenyak, maka kepositifan diri dia tu tenggelam dekat bawah tu. Nak congkel balik lambat. Menjadi negatif. Menjadi negatif. Itu yang mengambil masa yang lama. Okey, dia kemudian diburukkan lagi dengan dia yang suka mendayu-dayu. Kan? Kemudian berkongsi dengan orang yang mendayu-dayu. Kan? Dia tidak ada orang yang baik-baik yang dapat menolak dia kembali kan. Bangkitkan dia kembali. Bangkitkan kembali kan. Jadi benda-benda macam tu akan melambatkan proses lah. Sebab tu apabila seseorang itu lazimnya kita dalam elemen psikologikal dia ada patternnya lah. Apabila kita menghadapi rintangan, halangan, cabaran, malapetaka dan sebagainya, automatik kita akan jadi 4. Kita masuk ada 4 kluster lah. Baik. Kluster yang pertama adalah kluster yang menyendiri.
Okey. Dia terus menyorot diri dia, kan? Dia macam puan ni, katakanlah dia terus menyendiri. Balik rumah terus shut. Dengan anak dia shut, dengan suami dia shut dan sebagainya. Jadi bila dia shut, tutup menyendiri, ini akan memberi impak kepada anak. Ia kan memberi impak kepada suami, kan? Suami tanya, kenapa macam ni jadi? Itu nombor satu, dia menyendiri. Okey, nombor dua pula, dia menghukum diri. Maksudnya dia merasa sedih dan dia cuba nak memusnahkan dirilah. Kadang-kadang terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, terlalu banyak benda-benda ni lah, benda-benda yang merepek kan, isap rokok, minum minuman keras dan sebagainya, ambil ganja. Adakah kan. itu sebagai salah satu tanda protes? Ya, salah satu protes, betul. Okay? Dia menyorot diri dia tetapi dia menghukum diri dia. Dia menganggap bahawa itu satu malapetaka, satu musibah yang terkena pada diri aku dan aku ni adalah orang yang tidak berguna dan untuk dia nak mengiktirafkan ataupun dia nak membelai diri dia itu adalah dengan menghukum diri dia. Kita boleh tengok ada juga orang yang jenis macam tu kan. Okey. Dan lagi satu lagi adalah orang yang dia retaliate. Ini kluster yang ketiga kan, dia marah. Puan kalau marah sangat dia akan pergilah dekat dealer dia. Kan? Dia akan tulis dalam blog, dia akan buat macam-macam lah untuk nak menyakit hatikan balik ataupun nak lawan balik. Lawan secara lisan, lawan secara tulisan, lawan secara maya. Yalah, kalau nak baling batu kan. Ada juga hantar melalui sihir dan sebagainya kan. That is retaliation kan. Dan lagi satu kluster, lazimnya kluster ni adalah kluster yang baik, adalah kluster menerima hakikat. Apabila sesuatu berlaku tu, kita akan cuba secepat mungkin untuk nak menerima ini adalah realiti, ini adalah hakikat hidup kan. Macam sekarang ni kan, dia terpaksa menerima realiti bahawa dah 100 hari PKP, kita boleh tengok macam mana enjin ekonomi, enjin kerjaya, enjin pekerjaan, pekerja dan pekerjaan dan apa macam-macam tu kan. Kita boleh nampak bagaimana dan bagaimana benda tu terkesan kepada aku. Kan? Dan daripada situ dia akan menelan beberapa realiti kehidupan kan. Dan setelah dia dapat realiti itu, dia akan rasa lebih lega. Sebenarnya dalam kes yang macam ni, yang penting adalah diri kita, Rin, Uyana kan. Kita punya self ni kan, apabila kita in control, take charge, barulah kita boleh move forward. Betul. Sebab tu kita tak boleh nak melayan sangat. Okey, kita kena cari outlet, kena cari apa dia. Tidak boleh terlalu lama. Betul. Jangan terlalu lama. Cari outlet. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Prof Datuk Doktor tadi. Dan untuk situasi Puan Yani sendiri, bagaimanakah Puan Yani menerima berita diberhentikan kerja itu tadi? Apatah lagi tanpa notis, diberitahu secara tiba-tiba sahaja dengan komitmen yang ada, mempunyai 3 orang anak, 2 bersekolah, seorang belum lagi. Jadi bagaimana Puan Yani menjadi positif ataupun cuba untuk meyakinkan diri menjadi positif demi kelangsungan hidup? Memang pada mulanya saya sedih lah. Memang sedih, ambil masa, menangis semua. Kan? Lepas tu kita pun tak nafikan lah, memang sedih lah. Lepas tu marah kan, kenapa kena buat macam ni kan, apa salah saya sampai kena buat macam tu. So kalau dah tak ada pendapatan, macam mana saya nak bayar kereta saya semua kan. Lepas tu memang dengan suami, dengan ibu bapa, adik-beradik, dia orang lah yang banyak tolong. Banyak yang bagi support kan semua. Lepas tu kawan-kawan baik, memang alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang positif. Alhamdulillah. So saya memang tak ambil masa yang lama. Dan apa yang menarik di sini, Prof Datuk, adalah menyentuh tentang support system. Kita nak tanyakan soalan tersebut sekejap lagi, tapi kita juga nak dengarkan pandangan mereka di luar sana. Bagaimana situasi ini jika berlaku kepada mereka? Bagaimanakah cara mereka mengatasinya? Ini dia. InsyaAllah peluang tu akan ada. Cumanya kita kena lebih struggle lah. Kita kena cari, mungkin ada lagi bantuan ataupun ada lagi pekerjaan-pekerjaan baru yang kita boleh cuba carilah. Selalunya kena positifkan dirilah. Tipulah kalau tak sedih, sedihlah. Tapi tanamkan diri, macam mana pun jangan putus asa. Rezeki tu luas. Apa-apa pun kita kembali pada Allah. Terapi pada diri sendiri dulu. Tenangkan fikiran. Mungkin pergi ambil holiday ataupun buat something yang boleh kita releasekan tension. Lepas tu baru kita fikir untuk apa tindakan yang seterusnya. Sedih tu mula-mula
memanglah kan, kalau dah hilang pekerjaan tu, lepas tu terpaksa guna duit simpanan untuk kita modalkan buat bisnes online ke, buat masakan-masakan daripada rumah kan, yang tak memerlukan modal yang banyak. Ambilkan masa untuk kita bersendirian. Tapi tak boleh juga kita lama-lama, sebab kalau kita terlampau lama pun kita boleh jadi kita tekanan yang tak boleh bawa bincang lah. Tapi kalau kita dapat, kalau boleh kita berinteraksi dengan family. Saya akan rehat dulu dan tenangkan fikiran, dan kalau ada duit lebih tu pergi bercuti, explore the nature ke apa ke, dan bila dah kembali pulih tu dah boleh cari kerja yang baru. Selalu minta apa? Dapatkan orang lain juga lah. Okey, itu antara pandangan mereka di luar sana. Bagaimana mereka cuba untuk menangani emosi ketika hilang kerja. Berbalik kepada soalan saya tadi, Prof. Datuk, sebenarnya kalau diikutkan bila situasi ini berlaku, pastinya ahli keluarga, pasangan hidup kita, rakan-rakan yang rapat dengan kita, sentiasa rasa untuk memberi semangat. Tapi kita juga takut, kadang-kadang adakah kata-kata semangat kita itu membawa satu kebaikan atau membuatkan mereka lebih down lagi, Datuk. Sebab kita tak tahu adakah kita sebenarnya dalam situasi yang betul ketika itu. Ada juga orang yang selalu meletakkan bahawa tak apa, kau masih lagi ada pasangan hidup. Jadi kau ada tempat bergantung. Tapi bagi mereka yang mungkin tak ada dan mempunyai tanggungan yang besar, kalau tidak kita tak kerjalah. Situasi ini bagaimana sebenarnya kita sebagai support system ini nak membantu rakan-rakan tadi? Okeylah, support system, sebenarnya support system yang terbaik adalah diri kita sendiri. Kan? Kita ada banyak sumber-sumber, ada banyak ni sos yang ada dalam diri kita kan, untuk kita boleh menggerakkan diri kita. Tak apalah, kita simpan dulu. Balik kepada orang luar dulu kan, sebab dalam konteks ni memang orang luar sangat penting. Kita boleh terus move forward kan, tapi yang lain-lain tu kan, macam anak, macam suami, dan yang paling penting adalah orang yang paling signifikan. Siapa? Kan? Ada separuh tu bukan suami yang signifikan, yang signifikan adalah mak mentua. Mak mentua lebih signifikan daripada suami. Suami, anak yang kita kahwin tu kan. Jadi kita tengok siapa yang paling signifikan, yang paling relevan dengan kita kan. Kita kena pegang orang tu. Itu yang sebaiknya lah pada kami lah, pada saya lah, saya nampak kan. Sebab orang inilah yang lebih sangat memahami kita. Yang akan dapat memberi apabila dia akan menggunakan skrip yang betul. Orang yang signifikan macam you all ni lah, you sedang menggunakan skrip yang baik. Kan? Kalau tidak, pendengar akan confused. Jadi mak mentua ni, dia orang yang signifikan ni, dia akan menggunakan skrip, dia akan menggunakan proses komunikasi yang paling betul dan paling terbaik. Itu yang akan menjadi rawatan ubat yang terbaik kepada kita. Untuk kita nak, sebab apa? Sebab dalam keadaan yang macam ni, kita berceramuk dan sebagainya. Kita dalam keadaan bermakna kita duduk dalam dia panggil lopak air yang penuh sampah, penuh macam-macam lah. Jadi halangan, kadang-kadang kita nak menapas pun tak boleh. Okey, jadi nak menarik keluar ni adalah orang yang paling memahami kita. Jadi apabila ada suami yang memahami, mak mentua yang memahami, anak-anak yang memahami, itu akan lebih cepat. Dan apabila dia keluar, mereka ni akan menjadi mirror kepada kita. Dia akan menjadi cermin kepada kita. Jadi apa yang dia cakap, apa yang dia beri panduan, kata nasihat dan sebagainya, itu yang boleh kita ikut. Baik. Betul apa yang Prof. Dr. cakapkan. Sebab no man is an island. Pepatah Inggeris ada mengatakan. Apatah lagi kalau kita berada dalam situasi gelap dalam hidup kita. Perlu ada orang untuk memberi sokongan kepada kita, untuk menolak kita ke hadapan. Baik, untuk Puan Yani pula. Kita dah bercakap tentang emosi-emosi yang kita rasakan ketika diberhentikan kerja. Kita tak menidakkan emosi itu. Kita embrace emosi itu. Seterusnya adalah support system. Dan yang saya kira tidak kurang pentingnya juga adalah perancangan. Selepas diberhentikan kerja itu, selepas melalui fasa emosi, support system dan sebagainya ini, bagaimana Puan Yani menyusun perancangan kehidupan Puan Yani selepas itu? Adakah terus mencari pekerjaan ataupun berehat dahulu, orang kata menguruskan keluarga terlebih dahulu, ataupun bagaimana? Pada mulanya memang saya tak buat apa-apa. Memang lepas saya diberhentikan tu, memang layan betul emosi saya masa tu. Memang saya ambil masa juga sikit. Tapi
tidaklah sampai sebulan, tidaklah sampai 2 bulan 2 ataupun bulan, selama-lamanya. Saya ambil masa tu, orang kata bagi orang lain mungkin kata sekejap lah. Tempoh tu, tempoh bertenang saya tu sekejap je. Lepas tu saya fikir apa saya nak buat. Sebab saya jenis, mungkin saya pun positif juga. Lepas tu saya pun fikir saya tak boleh nak duduk diam. Orang nak bagi makan, bukan orang lain nak bagi makan, kita yang kena cari. So sekarang ni apa yang saya buat, saya duduk masa tu saya tak tahu nak buat apa. Lepas saya solat Zuhur masa tu, saya kata apa saya nak buat. So saya terfikirlah, pernah saya pergi satu kelas motivasi dulu yang kata awak nak buat perniagaan tapi awak tak ada modal. Awak kena fikirkan apa yang awak boleh buat yang terdekat dengan awak. So saya fikir apa yang masa tu dekat dapur saya lah. So saya fikir apa yang saya selalu buat selama ni. So saya kata masak. Okey, kalau masak, saya nak masak lauk ke, nak masak apa untuk memulakan perniagaan saya ni. Tapi saya masa tu saya tak buat untuk macam fikir lauk-lauk tu mungkin modal lagi banyak. Betul. So saya pun fikir macam ni lah. Selama ni saya daripada kecil, saya tengok mak ayah saya buat celibur sendiri. So saya pun fikir, kenapa saya tak buat macam tu? So saya pun, okeylah, saya mulakan mengambil order je dulu. Saya barang apa pun tak ada. Saya ambil order dulu. Saya tak sangka, alhamdulillah, sekali shoot WhatsApp untuk iklan di kawasan perumahan saya. Memang panjanglah list tu. Alhamdulillah. So daripada situ saya mulakan perniagaan saya buat celibur. Sehingga ke hari ini. Ya, sehingga ke hari ini. Dah setahun dah pun. Alhamdulillah. Ini saya kira sesuatu yang menarik ya, Dato'. Sebab kita melihat apabila diberhentikan kerja, kita rasa macam ini adalah pengakhiran untuk hidup kita. Mungkin sesetengah orang melihat sebegitu. Tetapi pentingnya untuk kita mempunyai minda yang positif untuk menukar yang negatif itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan segalanya berpucuk pangkal kepada diri kita untuk menjadi proaktif. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi. Okeylah, bagus Yuana. Balik kepada tadi saya katakan, sebenarnya yang boleh membantu kita adalah diri kita. Sumber-sumber yang ada dalam diri kita ni. Dalam diri kita ada 4 sumber yang utama. Satu, sumber hidayah. Bagaimana sumber keagamaan, hidayah. Kita dapat sumber daripada situ, our belief system kan. Yang keduanya adalah sumber pemikiran kita kan, pattern. Macam mana cara kita berfikir kan. Kemudian yang ketiganya adalah sumber perasaan kita. Keupayaan kita kan untuk nak macam puan dia kata less than 1 month kan, dia dapat menangani dalam tempoh bertenang tu kan. Betul. Okay. So bermakna ini adalah keupayaan perasaan menangani kan, mengurus perasaan dia kan. Dan akhir sekali adalah proses tingkah laku kita, behavior kita kan. Bagaimana menggerakkan, macam puan dia ada kemahiran-kemahiran kan, mengurus dekat dapur dan sebagainya kan. Kalau kita tengok sumber lagi menambah kepada jawapan yang Yuana tanya kata tadi, kita tengok ni komen daripada tadi kan, komen daripada kita punya penonton tadi kan, sangat bagus kan. Kita boleh nampak yang pertama adalah bagaimana, pada saya lebih kepada pengurusan kendiri itu sendiri kan. Salah seorang daripada penonton berkata bahawa okey, relax dulu. Mana retreat, bertenang dulu, retreat dulu. Ini masalah you retreat. Kita retreat diri kita. Nak cari holiday ke dan sebagainya, itu lebih baiklah, paling baiklah. Tapi kalau duduk dekat rumah pun sambil masak-masak kan, gunakan celibur yang terbaik dalam dunia atau buat nasi goreng yang terbaik dalam dunia kan. Kita duduk relax. Satu hari kan, kita layan perasaan. Nak nangis, nak resah, nak gelisah, tapi jangan lama. Okey. So what is next kan? Dia kata tadi, lepas tu kita tengok keupayaan kita untuk nak berfikir secara positif dan mempunyai pattern minda yang lebih terbuka. Tanya dekat orang kan, apa yang boleh buat. Dan lagi satu lagi, sumber diri yang ada adalah sumber untuk kita nak bergerak, moving forward. Jangan kita moving backward lagi. Janganlah kita duduk melihat lagi apalah syarikat ni kan, kenapalah masa-masa ni lah kau berhentikan aku kan. Tak ada orang lain kan aku ni antara staf yang terbaik kan. Kenapa aku yang kena? So kalau kita layan benda-benda macam tu, kita moving backward. Kita nak kena moving forward. So bila kita nak moving forward ni lah yang kita tengok kan, perancangan-perancangan yang ada. Yang macam you katakan, apa yang boleh kita buat. Jadi benda-benda yang macam ni, kita kena banyak mencari maklumat. Kita jangan duduk in silo. Kita kena cari kontak.
kalau kita tengok Kasim Selamat tu nasib baik ada Ahmad Nispo jumpa dia. Kan? Ini Kasim Selamat. Pemain saxophone kan. Bermakna dia berjumpa dekat situ. Itu hanya satu, tetapi dekat sini ada banyak. Penonton tadi bagi banyak outlet tau. Jangan resah. Alhamdulillah hari ini walaupun aktiviti ekonomi agak terganggu, tetapi kesan daripada simpanan duit sebelum ni, contohnya kebanyakan orang macam saya lah yang pencen ni, kita adalah sedikit duit dan sebagainya. Kita nak berbelanja. Kita memang nak belanja. Kalau saya tahu Cilibo ni yang terbaik, saya akan beli. Kan? Bukan dia saja, kemudian tempat lain. Kalau ada buat. Saya punya menantu sendiri pun dah mula buat ni biskut-biskut. Dan sedap. Kan? So saya order dekat dia, happy dia. Tiap bulan memang bagi dekat ni papa 30 botol. Kan? So dia dah ada dekat situ. Bermakna ada banyak outlet. Kan? Macam tadi kan saya tengok penonton punya jawapan memang sangat bagus. Dan apa yang penting sini daripada perbincangan kita, pastinya kita melihat bahawa walau apa yang terjadi pun kita boleh berada dalam situasi emosi yang sedih dan marah itu, yang kecewa, tapi harus bangkit dengan segera dan cari jalan untuk ke depan. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Kita bersama dengan Profesor Dr. Marah boleh marah, sedih boleh sedih, tak ada masalah. Betul, setuju sangat. Jangan lama. Baik, jangan terlalu lama sampai jadi Kasim Selamat. Suami pun fed up. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Puan Noriani Asmahani dan juga kepada Profesor Dr. Fazil Cedin yang sudi berkongsi input yang berguna untuk kita semua. Baik, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Wanita Hari Ini, dan dalam segmen tajaan sekarang ini Yana bersama dengan Nini Hartini Asnawi yang merupakan pegawai pemasaran Dija Cosmetics. Assalamualaikum. Hai Nini. Assalamualaikum. Hai Yana. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton Wanita Hari Ini yang berada di studio dan juga di rumah. Jadi pada hari ini Kak Nini nak kongsikan bersama anda satu set produk keluaran Deja Cosmetic. Kalau anda dapat lihat di hadapan kaca TV anda sekarang, ini adalah set penjagaan wajah keluaran Deja Cosmetic yang mana kami telah membuat penambahbaikan dari segi ramuan-ramuannya daripada ramuan yang berkualiti tinggi dan yang mana proses yang kita formulasikan adalah menggunakan teknologi yang terkini iaitu teknologi nano. Dan bagi mereka yang belum kenal dengan produk Deja Cosmetic ini, saya terangkanlah apa yang ada di dalamnya. Kita ada sabun pencuci muka, kita ada toner nano, kita ada sun cream, Ulay cream dan juga Laila cream. Wah, jadi ada banyak barang dalam satu set ini. Betul. Okey, mungkin ini boleh kongsikan apa sebenarnya keistimewaan setiap item yang berada dalam satu set ini. Okey, kalau ceritakan tentang keistimewaan memang banyaklah dan cara penggunaannya sebenarnya sangat-sangat mudah. Okey, pada waktu siang kita mulakan dengan mencuci muka terlebih dahulu, yang mana sabun ini mengandungi ekstrak buah betik, yang mana ekstrak buah betik ini memang sangat bagus untuk membersihkan kulit wajah kita. Kemudian kita akan sapukan toner nano, dab-dabkan saja di muka. Kemudian ia dapat membantu melembabkan kulit wajah. Dan selepas itu kita akan gunakan sun cream, dan sun cream ini sangat bagus kerana apa? Kerana ia mengandungi SPF 40 yang dapat melindungi kulit wajah kita daripada terkena sinaran UV. Pada waktu malam pula kita akan cuci muka seperti biasa. Kemudian kita akan sapukan Ulay cream. Ulay cream ni memang sangat bagus untuk membersihkan kulit wajah kerana ia mengandungi minyak jojoba. Minyak jojoba ni juga digunakan oleh orang asli Amerika yang mana ia merawat luka dan juga lebam. Selepas daripada itu kita akan gunakan juga Laila cream. Laila cream ni ada ekstrak kunyit. Kunyit bukan saja bagus dalam masakan tapi ia juga bagus untuk kesihatan kulit. Baik. Okey, Nini, mungkin boleh kongsikan juga sebenarnya apa antara permasalahan wajah yang sering dialami oleh wanita-wanita, terutamanya wanita yang berada di Malaysia? Okey, biasanya lah antara masalah yang dihadapi oleh wanita-wanita sekarang ni, dia rasa kurang keyakinan diri. Kerana apa? Kerana kulitnya kusam, tidak bermaya dan lesu. Jadi faktor ini adalah kesan daripada kulit mati dan disebabkan terdedah kepada cahaya matahari dalam tempoh masa yang sangat lama. Jadi disebabkan itulah jerawat mula tumbuh, ada bintik-bintik hitam, dan bila jerawat dah tumbuh, biasalah orang perempuan memang gatal tangan tu, nak picit-picit jerawat tu menggunakan kuku. Tak boleh ya sayang. Anda kena pastikan tidak boleh menggunakan kuku kerana ia akan menyebabkan bintik hitam muncul di wajah. Jadi kami sarankan gunakanlah set Deja Cosmetic ini untuk merawat
wajah anda. Kerana dalam satu set ini sudah dirumuskan sebaik-baiknya untuk kesihatan kulit wanita-wanita di Malaysia. Betul. Okey, mungkin Nini boleh kongsikan juga. Dalam satu set ni memang ada banyak item. Tetapi dari segi harganya tu macam mana? Okey, kalau tentang harga nanti kita akan ceritakan di hujung-hujung lah. Okey, baiklah. Tapi saya nak kongsikan pula untuk Deja Vitamin C. Okey, Deja Vitamin C ni kita dah jaga luaran tadi, dalaman pun kena jaga juga. Okey, Deja Vitamin C ni dapat membantu untuk mengurangkan parut pada kulit dan membantu untuk melembutkan kulit wajah. Selain daripada itu, kalau anda ada masalah kulit kering, dengan penggunaan Deja Vitamin C secara berterusan, ia akan dapat membantu melembabkan kulit wajah anda. Dan dengan kelebihan gabungan antara set Deja Cosmetic dan Deja Vitamin C ini, ia akan dapat membantu mencantikkan kulit wajah anda dan anda akan mendapatkan kulit yang flawless dan berseri-seri. Itulah orang kata kalau nak kesihatan dalaman dan luaran, dua-dua kena jaga seiring dan sejalan. Okey, sekarang boleh kita bercerita tentang harganya? Boleh saya ceritakan dahulu siapa yang boleh gunakan? Boleh, silakan ini. Untuk set Deja Cosmetic ni semua peringkat umur boleh digunakan, tapi kita akan tertumpu kepada umur 18 tahun sehingga 50 tahun dan keberkesanan produk ni bergantung kepada jenis kulit sebab jenis kulit ada banyak kan. Namun penggunaan yang berterusan, insya-Allah ia akan dapat membantu anda mendapat kulit yang gebu, flawless dan sebagainya lah. Betul. Okey, lagi ada apa-apa yang Nini nak kongsikan? Okey. Kali ini boleh kita bercerita tentang promosi yang kita nak ada pada hari ini. Ya, betul. Silakan. Okey, bagi anda yang berminat untuk mendapatkan produk Deja Cosmetic ni, okey, hari ini kita ada promosi besar-besaran sebab selalunya satu kotak ni berharga RM89.90. Tetapi pada hari ini khusus untuk penonton wanita hari ini, 2 set Deja Cosmetic ni kita akan berikan hanya dengan harga RM150 saja, percuma limit Deja kepada anda. Jadi tunggu apa lagi? Call nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang dan ingat, penggunaan yang konsisten akan memberikan kesan yang luar biasa terhadap kulit anda. Jadi, teruskan menyokong set Deja Cosmetic, kehebatan luar biasa. Okey, kejap Nini. Tadi harga RM150 package itu adalah untuk 2 set Deja Cosmetics ni. Ini betul? Saya. Untuk vitamin C tu macam mana pula harganya? Untuk vitamin C nanti boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Dia akan bantu nanti berapakah harga vitamin C ini nanti. Okey, mungkin ini boleh kongsikan sekali lagi antara platform yang penonton di luar sana boleh lewati untuk membeli dan mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang produk Deja Cosmetics. Okey, bagi mereka yang ingin mendapatkan produk Deja Cosmetic, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda dan boleh layari di Facebook kami dan juga Instagram kami untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan produk-produk Deja Cosmetic. Jangan lupa dapatkan. Tapi promosi ni sehingga bila? Promosi ni kita berlangsung daripada sehingga bulan Julai, akhir bulan Julai. Baiklah. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan promosi hebat dari Deja Cosmetics ini. Baik, terima kasih kepada Nini atas penerangan tadi dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan sebelum kami mengundurkan diri, yang nak war-warkan kepada anda semua tentang Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kartel dalam perniagaan? Jangan lupa untuk saksikan wawancara khas bersama Ketua Pegawai Eksekutif MyCC pada malam ini dalam Soal Rakyat jam 11 malam hanya di TV3. Baik, itu tentang Soal Rakyat malam ini dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton setia kami. Mudah-mudahan apa yang kami bawakan topik pada hari ini dapat memberikan tips dan juga manfaat untuk kita bersama. Esok akan kembali lagi membawakan satu topik yang tak juga kurang hebatnya, tanggungjawab seorang menantu. Apakah tanggungjawab itu? Sama-sama kita saksikan kupasannya esok. Dan kepada anda, kalau nak berkongsi pengalaman anda ataupun apa yang anda rasakan merupakan tanggungjawab sebagai seorang menantu, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini. Dan seperti biasa, tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Saya Hazrina Kasim dan saya Uyaina Arsyad. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri.
Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.